Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua panel jemputan serta para hadirin yang sudi untuk menyertai webinar kita pada hari ini. Saya Mosyuqah selaku pengacara anda. Walaupun kita terikat dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPD, ia tidak menghalang kita untuk terus berdiskusi perihal alam sekitar. Betul tak Amira? Ya, betul itu, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira merupakan gandingan Mak Syukran hari ini dalam mengupas perihal alam sekitar. Buat makluman semua, webinar ini merupakan anjuran sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Persatuan Alam Sekitar Selangor yang bermatlamat untuk memupuk kesedaran kepada masyarakat. Berkaitan dengan tajuk kita hari ini, Malaysia ke arah pembangunan lestari. Kami bawakan kepada anda 3 orang panel yang akan menceritakan serba sedikit mengenai usaha kita ke arah pembangunan lestari. Hadirin sekalian, pertama kita pada hari ini ialah Puan Nur Farhan, merupakan Ketua Bahagian Komunikasi Strategi dari Jabatan Alam Sekitar. Panel kedua pula ialah Puan Ilya Dalila ditemani Cik Eng Waidin yang kita terbang dari Air Asia Berhad. Kesemua panel kita pada hari ini akan berkongsi kisah mereka dalam menunaikan tanggungjawab membangunkan sesebuah negara yang lestari. Walau bagaimanapun, sebelum kita pergi lebih jauh, dalam membina sebuah negara yang lestari ini, kita kerap menghadapi masalah, iaitu masalah pencemaran. Pencemaran merupakan satu perbuatan yang memberi kemusnahan sehingga membahaya kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem. Beberapa kes yang boleh saya senaraikan di sini antaranya kebakaran hutan dan tanah gambut seluas 200 hektar dilaporkan di Sri Aman Sarawak pada September yang lalu, menyebabkan Malaysia menyumbang kepada pencemaran udara tertinggi. Pencemaran sungai Tukang Batu yang menyebabkan 80% sungai yang terlibat mati serta pembuangan sisa toksik di kampung Sungai Lalang dan menjejaskan hutan semenyih kerana berlakunya pencemaran tanah. Jadi, tanpa membuang masa, kami ingin bertanyakan soalan pertama kepada panel pertama kita hari ini, Puan Nur Farhan. Apakah pandangan serta peranan Jabatan Alam Sekitar dalam mengatasi masalah pencemaran yang berlaku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada Persatuan Alam Sekitar Selangor atas jemputan yang bermakna ini. Bagi menjawab soalan yang diberi, dalam menyelesaikan isu pencemaran yang kerap berlaku di Malaysia hari ini, dapat memperlihatkan kepada kita keberkesanan Badan Kehakiman dalam menggunakan undang-undang sebagai hukuman ke atas pesalah yang melakukan salah laku undang-undang ataupun salah laku pencemaran ini. Jadi sehingga isu yang paling jelas kesannya iaitu pencemaran di Sungai Kim Kim baru-baru ini, Badan Kehakiman kita sangat jelas dalam menjatuhkan hukuman melalui undang-undang sedia ada. Ia juga telah sedikit sebanyak mendorong pekaji undang-undang untuk menyemak semula keberkesanan undang-undang bagi menambah baik mengikut keperluan semasa yang membimbangkan ini. Jadi di masa hadapan tentunya perkara sebegini dapat dikurangkan. Hadirin sekalian, mungkin anda semua berpendapat bahawa undang-undang sahaja tidak cukup untuk menyelesaikan isu sebegini. Jadi di sini kami selaku Jabatan Alam Sekitar memainkan peranan yang sangat penting bagi mendidik masyarakat dari akar umbi untuk mempunyai kesedaran alam sekitar. Kami juga di Jabatan Alam Sekitar melaksanakan pelbagai usaha dalam menyokong sebuah resolusi yang dibawakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu Sustainable Development Goals 2030 iaitu SDG 30 dalam membina sebuah pembangunan yang lestari. Pembangunan lestari merupakan sebuah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Oleh itu, kita perlu mempersiapkan masyarakat untuk melakukan perubahan lestari ini. Di bawah SDG 2030 ini juga, PBB telah menyenaraikan sebanyak 17 sasaran yang perlu kita capai menjelang tahun 2030.
Sasaran ini dilakukan bagi memastikan hasil bumi dan kondisi alam masih lagi mampu diubati. Makna kata, sekiranya kita tidak mampu mencapai target ini, mungkin alam kita tak mampu lagi diubati. Jadi, terdapat beberapa sasaran yang kami dari Jabatan Alam Sekitar fokuskan, iaitu sasaran yang ke-13 sehingga yang ke-15. Antara usaha Jabatan Alam Sekitar yang telah bermula sejak dahulu lagi ialah program Sekolah Lestari, Anugerah Alam Sekitar. Program ini telah menjalankan pelbagai aktiviti yang bukan sahaja melibatkan kempen kesedaran tetapi juga program-program yang melibatkan aktiviti hands-on. Terdapat pelbagai usaha dijalankan di peringkat sekolah kerana kami percaya kepada pepatah Melayu iaitu melentar buluh biarlah dari rembungnya. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa pendidikan berterusan yang dipengaruhi oleh persekitaran seperti keluarga dan rakan-rakan juga sangat penting dalam menentukan tingkah laku yang menjadikan individu sama ada mereka jaga atau tidak alam sekitar nanti di luar. Maka kolaborasi undang-undang dan pendidikan pastinya dapat membantu memulihkan penyakit sesetengah golongan masyarakat yang ada di Malaysia hari ini. Sebagai tambahan, Jabatan Alam Sekitar juga mempunyai sebuah peraturan yang menghalang individu dan orang lain daripada melakukan pencemaran alam sekitar. Peraturan Jabatan Alam Sekitar Malaysia merupakan peraturan lengkap yang merangkumi semua perkara berkaitan dengan alam sekitar seperti udara, air, bau dan bunyi. Setiap peraturan ini disertakan dengan paduan yang lengkap merangkumi langkah kawalan, pemantauan dan sebagainya. Sekiranya terdapat syarikat yang terpaksa melakukan pencemaran semasa proses pengeluaran mereka, mereka perlu membeli lesen yang digunakan untuk melanggar syarat yang diterima. Maka langkah ini sedikit sebanyak dapat mengawal ataupun menghadkan pencemaran yang mereka lakukan. Sekiranya ia dilanggar tanpa lesen, kos penalti akan dikenakan kepada syarikat tersebut. Jadi sekian sahaja daripada saya buat masa ini. Wah, begitulah penerangan yang ringkas tapi padat oleh Puan Nur Farhan sebentar tadi. Jadi di sini saya dapat lihat bagaimana kedua-dua badan pelaksana dan agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat. Gabungan pendidikan dan undang-undang sebenarnya merupakan gabungan yang sempurna dalam menjayakan misi kita hari ini iaitu pembangunan lestari dengan pengurangan isu-isu yang kita boleh kira vandalisme terhadap alam sekitar ini. Betul tu Amira, vandalisme juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Contohnya, pembuangan sampah di tempat yang tidak sepatutnya dan penyebaran gas berbahaya tanpa kawalan. Seterusnya, saya dah hadiri yang menonton webinar kita pada hari ini ingin tahu adakah terdapat sebarang langkah yang dilakukan oleh AirAsia Berhad dalam menghalangkan vandalisme dan pencemaran alam sekitar berlaku dalam pengoperasian ini. Selamat sejahtera semua. Terima kasih daripada kami seluruh warga AirAsia Berhad kerana sudi menjemput kami. Dalam memastikan segala operasi kami dapat menyumbang kepada pembangunan lestari, kami melakukan pelbagai langkah yang berbeza untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Seperti yang kita ketahui, terdapat perbezaan antara memelihara dan memulihara alam sekitar. Pemeliharaan ialah usaha mengekalkan keadaan alam seperti haiwan dan tumbuhan daripada musnah, di mana ia lebih mengetengahkan program-program kesedaran dan yang dapat mengalahkan individu daripada melakukan keburukan kepada alam sekitar. Manakala, pemeliharaan pula merupakan usaha mengembalikan alam kepada keadaan asal setelah ia disakiti. Oleh itu, berikut kami nyatakan satu langkah yang dijalankan dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Bagi mengelakkan melabur kepada pencemaran alam sekitar, pada tahun 2018, kami telah memperkenalkan tempat duduk baharu yang diinspirasi dari kereta lumba Formula 1, iaitu tempat duduk Mirrors Hall. Dia dipasang di pesawat Airbus A320 dan juga A320neo sedia ada. Tempat duduk kelas ekonomi ini adalah lebih ringan dan dapat membantu AirAsia mengurangkan penggunaan bahan bakar lebih dari 70,000 liter dan menurunkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 200 tan per pesawat setiap tahun. Tempat duduk baru AirAsia ini
terbuat dari serat karbon, aluminium dan pelapis kulit asli. Ia dioptimalkan secara ergonomik untuk keselesaan ruang tamu dan gaya penumpang. Langkah seperti ini merupakan hasil inovasi yang besar kepada kami kerana berat kapal dapat dioptimalkan dengan sebaik yang mungkin. Wah, ia sangat menarik dan sangat berpotensi untuk menarik minat pelanggan. Maka ia menjadi perancangan 2 dalam 1 apabila inovasi yang dilakukan tersebut mampu untuk memberi tarikan kepada pelanggan. Bagaimana pula dengan sebarang langkah yang diambil oleh Air Asia Berhad dalam memelihara alam sekitar? Terima kasih pengacara majlis. Jadi dalam memainkan peranan untuk memelihara alam sekitar, kami telah menjalankan beberapa langkah iaitu yang pertama, mewujudkan gerakan Green 24. Gerakan ini diwujudkan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kesan perubahan iklim. Seperti yang kita tahu, perubahan iklim ini berpunca daripada pencemaran alam sekitar. Dalam kempen ini, kami telah menyeru masyarakat untuk menghantar barang-barang yang boleh dikitar semula selain daripada mendidik masyarakat tentang cara-cara yang berkesan untuk memelihara alam sekitar. Antara aktiviti yang telah kami jalankan dalam kempen ini ialah membersihkan air terjun hutan hujan kancing. Melalui aktiviti ini, kami telah berjaya mengubah sedikit sebanyak gaya hidup masyarakat dan seterusnya mengurangkan lagi pencemaran yang berlaku. Kempen ini juga merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat bagi syarikat kami yang dijalankan di seluruh rantau ASEAN. Selain itu, kami juga berusaha untuk menjalankan aktiviti pembersihan terumbu karang dan pantai. Kami jalankan ini bersempena dengan International Coastal Clean Up 2019 dan aktiviti ini merupakan satu inisiatif serantau oleh Air Asia di bawah program All Stars Do Good. Program ini pula bertujuan untuk mengurangkan pencemaran bawah air dan memberi kesedaran kepada tentang memelihara lautan dan kesan buruk penggunaan plastik. Sampah-sampah yang dibersihkan kebanyakannya terletak di celah-celah batu karang dan benda-benda inilah yang menjejaskan ekosistem kehidupan laut di negara kita. Program ini telah kami jalankan sebanyak 3 kali di pantai yang berbeza dalam dan juga di luar negara. Terdapat banyak inisiatif yang telah Air Asia ambil untuk memelihara alam sekitar. Namun saya rasa penerangan saya sebentar tadi cukup untuk menjawab persoalan saudari pengacara majlis. Terima kasih. Jadi, penjelasan yang telah diberi oleh Puan Dalila sebentar tadi sangat jelas menceritakan tentang usaha Air Asia Berhad dalam memulihkan semula alam sekitar kita. Usaha yang berterusan pasti dapat menghasilkan sebuah alam yang memenuhi ciri-ciri pembangunan lestari. Seterusnya, kita telah masuk ke pusingan kedua atau terhayu bagi seminar kita hari ini. Kepada Puan Nur Fahad, boleh ceritakan sedikit kepada kami semua akan langkah terbaru yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKP baru-baru ini dalam memelihara alam sekitar? Jadi baiklah, untuk meneruskan, terima kasih diucapkan. Jadi baru-baru ini keadaan cuaca agak panas dan kering. Jadi Jabatan Alam Sekitar melarang sebarang pembakaran terbuka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Rondaan harian dijalankan ke kawasan yang berisiko demi menjamin kesejahteraan alam sekitar. Mereka yang disabitkan dengan kesalahan ini boleh dikenakan denda maksimum sebanyak RM500,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 29 dalam kurungan A Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974. Langkah ini juga mendukung kuat dasar nasional perihal alam sekitar iaitu Dasar Alam Sekitar Negara DASN. Objektif dasar ini adalah untuk mencapai persekitaran yang bersih, selamat, sihat dan produktif untuk generasi sekarang dan juga akan datang. Seterusnya, ia juga bermatlamatkan pemeliharaan warisan budaya semula jadi yang unik dan pelbagai dengan penyertaan yang berkesan oleh semua sektor masyarakat. Seterusnya, ia juga bermatlamat untuk amalkan gaya hidup dan corak penggunaan dan pengeluaran yang lestari. Terdapat 8 prinsip
Terdapat 8 prinsip yang diketengahkan seperti yang ditunjukkan oleh skrin seketika ini. Dengan usaha yang berterusan daripada pihak Jabatan Alam Sekitar, kami juga berharap agar masyarakat dapat bersama-sama untuk turut serta dalam mengamalkan kehidupan lestari. Dalam pengamalan norma baru ini, World Economic Forum mendapati bahawa pengurusan pembuangan sampah yang tidak adil menyebabkan pencemaran, antaranya apabila topeng muka dan sarung tangan dipakai dibuang begitu sahaja. Jadi kami lihat di sini perlunya ada kesedaran dan sifat untuk saling mengingati antara satu yang lain agar perkara sebegini tidak berlaku di negara kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Puan Nur Farhan atas kesimpulan yang syarat dengan informasi. Tuan-puan sekalian, usaha pelbagai badan kerajaan dalam membantras vandalisme dan juga pencemaran alam sekitar yang berlaku ini sebenarnya memberikan kesan dan perubahan yang besar kepada kita semua. Ia meliputi aspek yang diketengahkan Puan Farhan di awal webinar kita ini, iaitu aspek pendidikan dan juga undang-undang. Antara usaha yang boleh kami ketengahkan ialah Jawatankuasa Pengurusan Pembangunan Bahagian Bintulu dan agensi berkaitan telah mengadakan sebuah seminar yang bertujuan membanteras gejala vandalisme harta awam yang kerap berlaku di Bintulu. Seterusnya, pemberian skim banteras vandalisme di 30 kawasan flat kos rendah pada 2014 yang bertujuan untuk membanteras kejadian vandalisme di pangsapuri-pangsapuri kos rendah dan juga penguatkuasaan hukuman melakukan khidmat masyarakat bagi pesalah vandalisme yang bertujuan untuk memberi manfaat semula kepada pihak yang menerima kesan akibat tindakan pelaku. Betul tu Amira. Kalau kita dapat, segala langkah-langkah tadi dapat memberi solusi dalam memberhentikan jenayah alam sekitar ini. Jadi untuk seterusnya, apakah pandangan AirAsia Berhad dalam tindakan syarikat-syarikat korporat dalam memainkan peranannya untuk membangunkan lestari seperti memelihara dan memelihara alam sekitar dalam pengeluaran? Mungkin saya boleh mulakan dulu. Jadi seperti yang kita tahu, pembangunan lestari menekankan pembangunan yang seimbang antara ekonomi dan juga alam sekitar. Jadi tindakan syarikat korporat dalam memastikan matlamat ini dicapai adalah sangat relevan untuk diteruskan. Usaha yang sedikit mampu untuk menghasilkan manfaat yang besar sekiranya syarikat-syarikat menggabungkan manfaatnya. Begitu juga yang berlaku sekiranya syarikat-syarikat korporat memandang sepi usaha yang dilihat kecil ini sebenarnya mampu untuk menghasilkan pencemaran alam sekitar yang teruk. Jadi, di negara barat, terutamanya Netherlands, United Kingdom dan Germany mendapati kesan negatif perniagaan ke atas alam sekitar telah dapat dikurangkan secara signifikan melalui pemodenan dari segi teknologi yang diguna pakai, undang-undang yang berintensifkan pasaran, penguatkuasaan undang-undang alam sekitar yang ketat, serta tekanan institusi seperti organisasi bukan kerajaan mesra alam, media dan juga masyarakat yang prihatin terhadap alam sekitar. Yang kedua, institusi kewangan di negara-negara maju mempunyai polisi alam sekitar mereka sendiri dan mengenakan polisi tersebut kepada pelanggan mereka sebelum pinjaman diberi. Ini secara langsung memaksa organisasi perniagaan mempunyai polisi dan pengurusan pengeluaran yang tidak mencemarkan alam sekitar. Yang ketiga, di Amerika Syarikat, di Amerika Syarikat, akibat keputusan itu, Endangered Species Act dijalankan di mana ia mengakibatkan aktiviti ekonomi seperti pembalakan perlu dikurangkan. Akibat undang-undang yang ketat ini, disokong pula dengan penguatkuasaan dan taraf pendidikan yang tinggi di kalangan masyarakat, alam sekitar mereka dapat dikawal bersama. Justeru, negara mencapai banyak kemajuan dalam pemeliharaan alam sekitar. Baiklah, terima kasih kepada Puan Dalila. Seterusnya, jadi mungkin Cik Eng Waidian boleh memberikan sedikit cadangan dalam menggalakkan syarikat korporat bersama-sama membantu negara mencapai pembangunan lestari dengan pembanterasan pencemaran dan isu vandalisme. Saya sangat setuju dengan jawapan yang diberikan oleh Puan Dalila yang sangat relevan untuk dikaitkan dengan pepatah beras sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Jadi, mungkin ada beberapa cadangan saya di sini dapat membantu syarikat-syarikat korporat di luar sana untuk bersama-sama kita bergerak ke arah pembangunan lestari. Antara cadangan yang saya ingin ketengahkan adalah seperti berikut. Yang pertama, memasang CCTV di kawasan yang cenderung dengan kegiatan vandalisme di sekitar bangunan perniagaan agar sebarang salah laku dapat segera dikesan oleh pihak pengurusan. Yang kedua, menjalankan tanggungjawab sosial yang memberi manfaat 2 dalam 1, seperti khidmat masyarakat di rumah anak-anak yatim dengan menjalankan aktiviti yang memberikan pendidikan alam sekitar dan pendedahan kepada isu-isu dalam alam sekitar semasa. Yang terakhir, syarikat juga boleh mengamalkan polisi mengeluarkan pembebasan gas monoksida dengan menggalakkan aktiviti carpool atau meletakkan syarat untuk menggunakan penghawa dingin hanya apabila jam 11 dan ke atas, serta pembinaan bangunan perniagaan yang lestari dengan menggunakan teknologi solar. Selain daripada itu, mungkin kerajaan juga boleh menggalakkan masyarakat untuk turut berserta akan pembangunan lestari ini dengan meluaskan capaian skim banderas vandalisme ke seluruh negara terutamanya di kawasan perumahan kos rendah dan juga memperkasakan undang-undang vandalisme antaranya dengan menjalankan kempen membanderas menggantung banner dan poster ceti harap atau alung yang boleh mencemarkan alam sekitar. Kami juga berharap agar usaha kami untuk menyumbang lebih lagi kepada alam sekitar dapat disokong dengan pelbagai lagi inovasi hijau yang akan cuba kami hasilkan bagi memberikan manfaat yang sama kepada pelanggan-pelanggan kami. Sangat bagus informasi dan idea yang diketengahkan oleh kedua-dua wakil kita dari AirAsia Berhad hari ini. Kita dihidangkan dengan variasi idea melibatkan pihak kerajaan dan juga syarikat-syarikat korporat. Di pihak kita juga, kami menyarankan agar lebih ramai rakyat kita dapat menyertai NGO seperti kami agar usaha kita dapat digabungkan. Seterusnya, mampu untuk sama-sama membantu usaha kerajaan dan syarikat-syarikat korporat ini tadi dalam membantas vandalisme dan pencemaran alam sekitar. Kesimpulan yang saya dapat dilihat di sini adalah dengan usaha berterusan dalam melaksanakan pendidikan dan undang-undang yang menyedarkan rakyat dan membawa negara kita ke arah pembangunan yang lestari dan inklusif. Benar itu, Mak. Saya melihat di akhirnya kita semua merupakan tangan-tangan yang perlu bersatu dalam menjayakan usaha PBB untuk mencapai Sustainable Development Goal pada tahun 2030 nanti. Percaya atau tidak, bukan sahaja badan atau agensi kerajaan yang perlu memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan ini, tetapi kitalah masyarakat yang merupakan watak utama dalam menjayakannya. Kerana kerajaan hanya mampu menyediakan alternatif dan peluang bagi kita untuk berbuat baik kepada alam ini. Saya berharap agar selepas webinar kita, semangat kita semakin berkobar-kobar untuk melakukan perubahan kepada alam. Jadi, kita telah tiba di penghujung webinar. Kita mengambil peluang ini untuk merakam ucapan terima kasih dan setinggi tinggi penghargaan kepada semua panelis kita yang sudi menyertai webinar hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton kami dari awal sehinggalah ke akhirnya. Sebarang cadangan amat kami alok-alokkan di ruangan komen kami. Kami juga memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau masalah sepanjang kita menjalani webinar kita hari ini. Harapan kami agar webinar ini dapat memberi manfaat yang berterusan kepada semua. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi.